إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبعد وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا صدق الله العظيم. Surah Al-Jin pada ayat yang ke-16. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan sah-sah kepimpinan dan pengurusan masjid. Jangan lupa juga kepada tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada pagi ini. Kita dapat bertemu dalam solat kuliah subuh. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan bersurainya nanti mendatangkan keampunan, kasih sayangnya, keridhaannya hingga ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Apa khabar semua? Sihat? Mudah-mudahan di dalam jagaan Allah. Di dalam satu ayat yang saya bacakan tadi kata Allah, wasebut wa alla wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wasebut, dan sekiranya kalau jin dan manusia itu mereka istiqamah, lalu mereka istiqamah itu di atas landasan kami, landasan agama Allah, mereka buat baik, mereka mentaati Allah, mereka menjaga segala kesucian Islam, mereka menjaga segala penghormatan agama Allah ini, bahkan mereka berada di landasan yang benar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah sebut la asqainahum ma'an ghadaqa, kami akan turunkan hujan yang melimpah ruah. Bukan bermaksud hujan seperti mana yang kita alami, tetapi hujan itu bermaksud rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang melimpah ruah ke atas muka bumi Allah ini. Begitulah keadaan manusia yang rajin istiqamah di dalam kehidupannya untuk mentaati Allah dan beramal soleh hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mana ditanya berkenaan dengan istiqamah, beliau menyebut istiqamah itu ada 3 bahagian. Bahagian yang pertama iaitu di dalam hati manusia, hati yang penuh dengan keikhlasan hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila melakukan sesuatu amalan, itu dikatakan istiqamah. Bahkan dikatakan juga oleh Ibnu Abbas, di dalam perbuatan selalu mengamalkan dan membuat pekerjaan yang menjuruskan, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu istiqamah yang kedua. Adapun istiqamah yang ketiga iaitu dari sudut percakapan. Percakapan dia itu banyak ke arah mengesahkan Allah dan membesarkan kalam-kalam Allah di dalam kehidupannya. Bercakap dalam keadaan mengesahkan Allah, bercakap dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, bercakap dalam keadaan membesarkan Allah di dalam kehidupannya. Itulah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. So insya-Allah pada pagi ini kita sambung pengajian kitab kita, tuan-tuan, kitab Bahrul Madhi. Insya-Allah pada pagi ini kita sambung pada tajuk yang baru iaitu bab majaa fi rahmatil lil muslimin. Bab majaa fi rahmatil muslimin, iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan kasihkan orang-orang Islam. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bila bercakap dengan orang yang sama-sama Islam, hendaklah lemah lembut cakap, dan jangan berkasar-kasar dengannya, dan berbahasa dengan bahasa yang halus,
dan tidak menunjukkan kelakuan yang kasar dan tidak beradab, dan tidak pandangkan kepadanya manusia atau bukan manusia, muslim atau bukan muslim, maka biarlah baik laku dan peketi di hadapannya, menunjukkan kasih dan mesra dan berkasihan sama-sama Islam itu. Maka demikianlah disuruh oleh syarak kita, dengan dalil sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya, an Jarir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamin nas la yarhamhu Allah, man la yarhamin nasa la yarhamhullah. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Jarir bin Abdullah. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tiada kasihan akan orang-orang dan tiada mau berlembah lembut, bahkan berkasar-kasar jua, nescaya Tuhan tiada belas kasihan akan dia, bahkan berkasar-kasar pula pada hisabnya nanti. Kata Abu Isa Tirmizi, dalam pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Auf dan Abi Sa'id dan Ibnu Ammar dan Abi Hurairah dan Abdullah bin Umar. Katanya lagi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. So hadis pada pagi ini tuan-tuan, hadis sahih. Tuntutan demi tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, suruh berlemah lembut sesama muslim, jangan berkasar. Ini dituntut di dalam agama kita, bahkan dipuji kalau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sesama Islam mesti berlemah lembut. Tak ada mau kasar-kasar, tak ada mau duk cakap benda-benda yang teruk, maki hamun orang, tak mau. Itu bukan perangai orang Islam. Sedangkan baginda Nabi SAW seorang yang begitu tinggi akhlaknya, yang dipamerkan kepada kita sekalian, yang perlu kita teladani akhlak dia. Tiba-tiba mai kepada kita, kita berkasar dengan sesama manusia, sesama Islam pula tu di dalam percakapan. Mudah-mudahan kita tak jadi manusia yang sedemikian, dan mudah-mudahan kita jadi manusia yang lembut kata-katanya. Sebab itu baginda Nabi SAW pesan banyak dalam hadis dia. Antara hadis Nabi kata apa? Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Nabi kata, sekiranya kalau kamu beriman kepada Allah dan yaumul akhirah, maka kamu kena bercakap dengan benda-benda yang baik. Cakap yang baik. Kalau kamu tak mampu nak bercakap benda-benda yang baik, maka diam itu lebih baik bagi kamu. Maknanya di dalam kehidupan kita ni, cakap yang perlu sajalah. Cakap yang boleh mendatangkan faedah sajalah. Tak perlu cakap benda-benda yang tidak mendatangkan faedah. Tak perlu cakap benda-benda yang membuka aib manusia. Tak perlu cakap benda-benda yang tidak pasti. Tak perlu cakap benda-benda yang tidak ada sandaran dia. Tak perlu cakap. Cakap benda-benda yang merapu, cakap benda-benda yang tidak pasti kesahihannya, cakap benda-benda yang tidak tabayun, cakap benda-benda yang dalam keadaan tidak perisi sandaran dia daripada mana. Ini cakap-cakap yang dihina di dalam agama kita. Bahkan menjadi larangan Allah SWT untuk kita berbuat sedemikian. Itu tak disuruh oleh kita. Tetapi akhlak Nabi SAW, Nabi bercakap dengan benda-benda yang baik, dan Nabi bercakap di atas benda-benda yang boleh mendatangkan orang suka kepada Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, masalah kepunyaan sama-sama Islam itu apa-apa ia? Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kepunyaan sama-sama Islam itu banyak. Setengah daripadanya apabila jumpa seorang akan seorang maulah beri salam ia, dan yang seorang yang menjawabnya. Ini tuan-tuan, ini keperluan. Mesti ada hak sama-sama kita benda ni. Bila jumpa sama-sama orang Islam, pertama-tama kali kenal ke tak kenal, salam dulu. Assalamualaikum. Ayat tu dulu. Nak sembang selepas itu apa dia? Salam dulu. Assalam qablal kalam. Nabi kata salam dulu, kemudian baru bercakap. Jangan maki dulu baru nak bagi salam. Yang tu lain macam lah. Yang tu jangan ada perangai macam tu.
Kadang-kadang ada setengah-setengah kaum, setengah-setengah negeri, dia maki lu. Allah abang kau lama tak jumpa. Lah kali assalamualaikum. Yang itu tak sepatutnya berlaku. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, bahkan dikatakan pula, dan bila diajaknya ke rumahnya, maulah perkenankan ajaknya. Kalau orang jemput datang rumah, pergilah. Nah, ini tuntutan dalam agama kita. Jemput, orang ajak pergi rumah makan kenduri, orang ajak pergi rumah minum petang, orang ajak pergi rumah sarapan pagi, pergi. Sebagai tuntutan di dalam agama kita, yang Nabi suruh kita menjawab dan memperkenankan apa permintaan orang yang suruh kita pergi ke rumah dia tersebut. Dan apabila ia bersin, maka jawab ucapan bersin itu. Tuan-tuan, bersin bersama. Sampai bersin Islam ajak, Ustaz? Ya, sampai bersin Islam ajak. Mana ada agama lain sampai detail macam ni, tuan-tuan? Tak ada. Islam ni, tuan-tuan, daripada bangun tidur sampai tidur balik, semua dia ajak. Daripada hidup, mula-mula hidup diajar, sampai nak mati pun diajar. Semua ajak. Semuanya berkisar berkenaan dengan ilmu yang perlu diajar, yang perlu dipelajari. Semua Islam ajak. Dari sudut ekonominya, dari sudut muamalatnya, dari sudut kekeluargaannya, dari sudut munakahatnya, dari sudut muamalatnya, dari sudut perniagaannya, semua Islam ajak. Tak ada satu pun yang terkecuali daripada agama Allah di dalam sistem kehidupan manusia di dunia ni. Sebab itu, bila kita jadi seorang yang beragama Islam, Nabi puji kita. Nabi kata, tuba liman hudiyal Islam wa kafafan wa qani'ahu Allah Ta'ala. Allah kata, beruntunglah orang yang beragama Islam, bahkan dicukupkan rezeki kepadanya, dan akan ditambahkan di dalam hatinya perasaan cukup dengan apa yang ada. Wa qani'ah tu maksudnya qana'ah. Qana'ah tu cukup dengan apa yang ada. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, ada satu hadis Nabi dalam kitab Bahrul Mazi jilid yang lain. Ada sebut satu perkara. Ada satu ayat Quran turun kepada Nabi SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, qalat lamma nuzilat hazihil ayah wa anzir ashiratakal aqrabin. Turun satu ayat kepada Nabi SAW. Ayat tu berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin. Ayat tu kata apa? Ayat tu kata kepada Rasulullah, berikan peringatan kepada ahli keluarga kamu yang terdekat supaya dihindarkan diri daripada terkena azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu dipesan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni, tuan-tuan, bila dia dapat ayat tersebut, Nabi panggil orang-orang yang berada di sekelilingnya. Nabi panggil adik-beradik dia. Nabi panggil siapa? Nabi panggil Safiyah binti Abdul Muttalib, mak menakan dia. Nabi panggil anak perempuan dia, Fatimah binta Muhammadin, anak perempuan dia. Dan Nabi panggil Bani Muttalib. Nabi panggil habis semua keturunan Bani Muttalib ni, Bani Hisham ni, tuan-tuan, Bani Hashim ni, Nabi panggil habis. Panggil semua habis. Nabi bagi tahu kepada mereka, saluni mali. Nabi kata apa? Kamu mintalah apa-apa daripada aku, daripada harta, aku boleh bagi kepada kamu. Tetapi kalau kamu minta untuk nak selamatkan daripada azab neraka, aku tak boleh bagi kepada kamu. Sekiranya kalau kamu tidak memperlakui aku ini sebagai pesuruh Allah, dan kamu tidak memperlakui Allah itu Tuhan kamu, aku tak dapat tolong kamu. Tetapi kalau kamu masuk Islam, kamu jadi orang yang beragama Islam, kamu jadi manusia yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu memperlakui aku ni sebagai Rasulullah, kamu akan boleh diselamatkan oleh aku. Maknanya itu lesen besar kepada kita, tuan-tuan. Sekiranya kita beragama Islam, kita duduk dalam agama Islam, kita tak pernah syirik kepada Allah, tetapi kita nakai, tuan-tuan. Nakai juga. Nakai buat apa? Lumba haram, minum arak, buat judi sikit, kan? Jadi maknanya benda-benda nakal, tetapi tak pernah syirik kepada Allah. Dalam masa yang sama, ada diselit taubat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya, insya-Allah syurga ada untuk dia. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, itu cerita berkenaan dengan orang yang rajin beramal soleh ni, tuan-tuan. Orang yang rajin beramal soleh, orang yang rajin letak di dalam kehidupan dia beragama, dia nak letak kedudukannya di sisi Allah tu macam mana.
Tuan-tuan, apa yang kita duk hidup dalam dunia ni tuan-tuan, duk hidup dalam dunia ni, masih duk hidup lagi ni, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masa ke semasa, second ke second, semua ditulis oleh Allah. Tak terlepas walaupun sesecond, tak terlepas walaupun satu saat, tak terlepas. Bila nak dibentangkan tu Ustaz, buku catatan amalan kita akan dibuka sebanyak 2 kali, tuan-tuan. Yang pertama ketika mana kita berada di dunia ni, dibuka untuk ditulis. Setelah meninggal dunia ditutup, kemudian dibangkitkan di alam mahsyar, dibukakan sekali lagi untuk dibacakan oleh hamba Allah yang ditulis di dalam buku catatan amalan tersebut. Cerita ini disebut di dalam surah Al-Kahfi ayat 43, disebut di dalam surah Al-Isra ayat 13 dan 14. Tuan-tuan boleh baca. Ketika mana manusia yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi, manusia apabila dibukakan buku amalan dia, dia kata apa? First time dia tengok, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Allah kata, apabila buku itu sampai kepada manusia, lalu dia tengok buku catatan amalan tersebut, sekecil-kecil amalan pun ditulis, sebesar-besar amalan pun ditulis oleh Allah. Lalu diukilkan kata-kata cacian untuk diri dia. Dia kata, celaka sungguh aku hari ini. Yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia kata, apa benda ni punya buku ni, sampai buku ni sekecil-kecil amalan pun ditulis, sebesar-besar amalan pun ditulis. Allah jawab, wa wajadu ma amilu hadirah. Kami datangkan semula segala apa yang kamu lakukan di dunia dulu. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Aku sedikit pun takkan zalim kepada hamba-hamba aku, walaupun seorang. Tak zalim. Tak zalim ni maksud apa? Siapa buat baik, balasan dia baik. Siapa buat jahat, balasan dia jahat. Tuan, sebab itu kita kena berasa untung di atas kebaikan yang kita buat tu, syukur banyak-banyak, sebab rahmat Allah diberikan kepada kita. Bila rahmat Allah itu berikan kepada kita, maka kita senang nak buat amal ibadah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pagi ini kita pakat duduk dalam majlis ilmu sebagai salah satu tanda rahmat Allah diberikan kepada kita, walaupun tidur, tuan-tuan. Sekian dimaklumkan. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Dan apabila ia sakit, maulah pergi lawat lihat akan dia. Kalau sakit, rakan-rakan kita yang seagama dengan kita pergi melawat dia. Ini dituntut dalam agama kita. Bahkan, dan apabila orangnya kena kematian, hendaklah sama-sama pergi mengiringi jenazah tersebut. Dan apabila ia bersumpah, sempurnakan barang yang disumpahnya. Dan bila ia memberi ingat, terima apa ingatan dan jangan dilupakan dia. Dan apabila ada ia di belakang mata kamu, hendaklah peliharakan daripada muayyinnya dan kasihkan dia sebagaimana kamu akan diri kamu, dan bencikan baginya apa yang kamu benci datangnya kepada diri kamu. Semuanya itu ada tersebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kamu dapat ketahui di dalam bab-bab dan masalah-masalahnya yang akan datang dan yang telah lalu. Masalah belas itu ditanggalkan daripada orang celaka. Sesungguhnya tabiat berkasar-kasar sama Islam itu tabiat yang tiada baik. Kasar-kasar ni tuan-tuan bukan perangai ahli syurga. Kasar-kasar ni tuan-tuan bukan perangai orang yang baik. Seperti kalau bercakap, iaitu bercakap dengan keras, dan gerak-geri badan pun tidak dengan lemah lembut, yakni sombong cakapnya dan sombong kelakuannya, maka yang demikian itu orang yang tiada indahkan orang namanya. Jadi tuan-tuan, orang yang jenis cakap kasar ni ada sifat sombong dalam diri dia. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak tengok orang tu orang baik, tengok percakapan dia macam mana.
cakap baik, lembut, masya-Allah, kan? Qaulan layyinan, bercakap dalam keadaan yang penuh dengan lembut, itu. Ada kasar sahaja padanya. Adapun orang yang tidak lembut dan tiap-tiap yang tiada lemah lembutnya, ada kasar sahaja padanya, maka apabila ia berkasar-kasar jua, jadilah ia orang yang tiada pembelas kasihan. Maka orang yang tiada pembelas itulah orang yang celaka, sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tunza'ul rahmah illa min syaqiyyin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah aku dengar akan Abul Qasim. Abul Qasim ni siapa tuan-tuan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud Abul Qasim? Seorang ayah yang membahagikan, yang membuat sempadan di antara hak dan batil, di antara benar dan yang tak benar. Maknanya seorang yang membahagikan, menceritakan tentang benda yang betul, cerita tentang benda yang tak betul. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita, kalau kamu buat amalan-amalan soleh, kamu akan dapat syurga. Cerita habis. Nabi cerita, kalau kamu buat benda-benda macam ni, hukuman dia macam ni, last kali neraka. Nabi cerita habis. Itu maksud Abul Qasim. Ada orang nama Abu Qasim ni, Nazir masjid saya nama Abu Qasim. Dia elok dia jadi Nazir, sebab nama dia Abu Qasim, sebab dia pandai jaga masjid. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, masalah belas kasihan akan manusia dan binatang, Sanya telah lalu menerangkan belas kasihan kepada manusia itu di dalam beberapa masalah, dan telah diterangkan peri berkasihan dan berlembut-lembut cakap dan perangai. Adapun berlemah lembut dengan binatang itu ialah kasihan jua, iaitu tidak dipukul godam dengan melampau-lampau. Faham tuan-tuan? Dipukul godam, ini bahasa orang utara. Jadi maknanya bukan hanya manusia saja kita berkasih-kasihan, tetapi dengan binatang pun sama. Sebab tu kalau kita nak sembelih lembu, nak sembelih lembu korban nanti, kita tak boleh layak pisau depan dia, tak boleh. Kena jaga dia punya perasaan dia sama. Bila layak pisau depan dia, dia pun dia sedih, kata mati dah aku depan ni. Tak boleh. Itu tanda-tanda kita kena jaga hati lembu tu sama, kena jaga perasaan binatang ternakan tu, kena jaga. Kalau begitu pun dijaganya, apatah lagi tak boleh kita nak pi tendang dia, nak pi cekik dia, tak boleh. Jadi maknanya kena berhemah dan kena berkasih sayang, walaupun dengan binatang sekalipun. Iaitu tidak dipukul, digodam dengannya dengan melampau-lampau, dan menggodamnya itu tidak pula di mukanya dan di kepalanya, dan dicukupkan makan minumnya, dan tidak dikerjakan dengan melampau-lampau sampai tidak diberi ia menghilangkan penatnya dan mengafiatkan tubuhnya. Maka semuanya disuruh oleh syarak kita, yakni kasihkan manusia dan binatang-binatang itu disuruh oleh syarak. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ar-rahimu shijnatun minar rahman, faman wasalaha wasalahu Allah, wa man qata'aha qata'ahu Allah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula segala orang yang kasihan itu dikasihinya akan mereka itu oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Allah dia punya sifat senang. Siapa sayang sesama manusia, aku sayang dia. Siapa sayang kepada penduduk bumi, penduduk langit pun sayang kepada dia. Siapa yang tak sayang sesama manusia, Allah sedikit pun tak sayang kepada dia. Macam tu tuan-tuan. Dia punya sifat macam tu lah.
Bahkan disebut di dalam hadis Nabi SAW yang lain, Nabi kata, hendaklah kasihan sekalian kamu akan orang yang di atas muka bumi daripada manusia dan binatang dan sebagainya itu. Apakala kasihan sekalian kamu, nescaya kasihan pula akan sekalian kamu mereka yang di atas, yakni langit dan daripada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kalau kita sayang sesama manusia di bumi ini, Allah akan sayang kita. Penduduk-penduduk langit pun sayang kepada kita. Perlu ke Ustaz? Sebab apa perlu sangat benda-benda sayang ni Ustaz? Tuan-tuan, orang tanya. Sayang-sayang ni tuan-tuan maksudnya rahmat Allah. Rahmat Allah ini adalah satu kekuatan kepada hamba-hamba Allah di dalam kehidupan kita. Seorang yang merupakan hamba kepada Allah, kita perlukan rahmat ni tuan-tuan. Ramai orang yang apabila dia dapat rahmat, baru ada power, kekuatan kepada diri dia untuk nak buat kebaikan. Bimbang manusia yang tidak ada rahmat, ketika mana dia hidup di dunia, kekuatan itu tidak ada pada diri dia, sebab dia tidak mencari rahmat Allah. Sedangkan tuntutan Nabi SAW suruh kita berbuat baik sesama manusia itu merupakan satu perbuatan yang boleh mengundang rahmat Allah kepada diri dia. Bila Allah sayang kepada kita, Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat aku itu dekat bagi orang-orang yang berbuat baik kepada aku. Buat baik ni, benda baik. Benda yang dituntut oleh agama, benda baik. Benda yang disuruh oleh Allah, yang disuruh oleh Rasulullah SAW, benda baik. Tiba-tiba kita buat. Bila kita buat, Allah melimpah-limpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Itu dipuji oleh Allah. Sebab apa perlu dipuji oleh Allah SWT, Ustaz? Mari kita tengok keadaan manusia apabila dia berada di hadapan Allah SWT di alam mahsyar. Ini disebut di dalam surah Al-Isra pada ayat 13 dan 14. Cuba tengok ayat ni. Allah sebut, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Tuan-tuan, ini cerita yang tertera di dalam buku catatan amalan kita. Kita hidup ni, kita sedang menukir, kita sedang melukis, kita sedang mengukir apa amalan-amalan kita yang nak dicatat di dalam buku catatan amalan kita tu. Kita sedang hidup ni, kita sedang duk ukir. Sama ada ukiran itu ukiran yang cantik, ataupun ukiran itu ukiran yang mencelakakan kita nanti. Bila kita hidup di dunia ni tuan-tuan, segala-galanya ditulis oleh Allah. Allah kata setiap manusia nanti akan dikalungkan di lehernya buku catatan amalan tersebut. Yang tu kita nak. Nak macam mana Ustaz? Nak dengan tangan kanan ataupun nak dengan tangan kiri? Nak terima dengan tangan kanan ataupun nak terima dengan tangan kiri? Nak yang macam mana? Nak dengan tangan kanan Ustaz. Nak dengan tangan kanan mesti buat amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang disuruh, amalan-amalan yang diperintah Allah. Jangan duk buat benda-benda yang tak diperintah Allah. Buat nak bagi dapat dengan tangan kanan ni. Diceritakan oleh Imam Al-Qutubi dalam kitab Rahsia Kematian. Imam Qutubi cerita tentang hal perihal alam mahsyar. Dia bawa mai hadis Nabi SAW. Ketika mana manusia yang beriman, mula-mula sekali manusia yang akan menerima dengan buku catatan amalan tersebut dengan tangan kanan. Siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab, manusia pertama terima buku amalan kanan dengan tangan kanan. Dia mula-mula terima. Orang tanya, siapa? Mana Abu Bakar As-Siddiq? Sepatutnya dia, mana pi dia? Dia terlebih awal dulu masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia awal. Dia tak terima buku catatan, dia terus masuk syurga. Faslin tuan-tuan. Dia bukan smart tag. Apa dia panggil? Dia terus laluan khas tuan-tuan. Tak perlu apa-apa, tak perlu scan apa-apa dah. Terus masuk. Kemah. Bila Umar Al-Khattab terima buku catatan dengan tangan kanan, ketika mana saat dia menerima buku catatan amalan tersebut dengan tangan kanan, muka dia berseri-seri, wajahnya bercahaya seperti mana cahayanya matahari. Berseri-seri, terang menderang tuan-tuan. Seronok dia. Lalu dikalungkan mahkota kepada dia dan dipakaikan pakaian yang begitu indah yang tak pernah orang pakai sebelum ni tuan-tuan.
Bila dia pakai ni tuan-tuan, kita yang sedang melihat keadaan dia dengan perwatakan dia, dengan identiti dia yang begitu mulia tersebut, kita minta kepada Allah. Kita kata, wahai Allah, kau berikan pakaian seperti mana yang kau berikan kepada orang yang soleh itu, kami nak juga macam tu. Ini keadaan. Cuba tuan-tuan tengok, bagi orang-orang yang biasa dengan amal soleh, bila dia buka buku catatan amalan dia, Allah kata kepada dia, iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Allah kata, wahai manusia, kau baca buku catatan kau baca. Lalu dia baca ni tuan-tuan, baca. Bila dia baca ni, bagi orang yang soleh, dia baca. Bila dia baca ni, dia baca-baca, awal-awal buku catatan tersebut ada tertera di dalam buku catatan tersebut kejahatan dia di awal-awal muka surat. Baca ni tuan-tuan, bila dia baca kejahatannya demi kejahatan, segala mungkar, segala maksiat yang dilakukan selama ni tuan-tuan, dia baca habis. Waktu dia baca tu tuan-tuan, muka dia merah padam, malu di hadapan Allah dan malu di khalayak ramai yang sedang menyaksikan apa yang dia bacakan di khalayak ramai tersebut. Baca ni. Last kali dia sampai di pertengahan buku tersebut, tertera dan tertulis di dalamnya, Allah sudah mengampuni dosa-dosa kamu yang lalu Allah menerima taubat kamu, lalu kamu diampunkan oleh Allah SWT akan dosa-dosa kamu yang lalu. Sebab apa? Kesan daripada bertaubatnya manusia kepada Allah SWT. Jadi dosa-dosa yang lalu dianggap hilang begitu saja. Waktu tu gembira dia. Last kali buku tersebut, Allah sebut dalam buku tersebut, kamu telah dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Kamu mati dalam keadaan kamu sempat menyebut kalimah aku, dan kamu mati dalam keadaan mendapat keredaan aku. Maka ketika itu kamu mati dalam keadaan husnul khatimah. Dia tutup buku tersebut. Lalu malaikat umum kepada khalayak ramai ni, malaikat kata, wahai manusia, inilah manusia, namanya dan bin ayahnya disebut di khalayak ramai tersebut. Malaikat kata, inilah manusia yang beridentitikan orang ahli syurga Allah. Maka Allah suruh manusia ni, Allah kata, pi cari kawan-kawan kamu, pi cari adik-beradik kamu, pi cari ibu ayah kamu, cerita tentang nikmat yang kamu dapat ni, bahwasanya orang yang macam kamu adalah orang yang merupakan identiti ahli syurga Allah. Pi cerita kepada mereka. Seronok dia tuan-tuan. Bila nak sampai kepada orang, semua berkat seronok tengok keadaan dia. Semua minta kepada Allah supaya jadi macam orang tu juga tuan-tuan. Last sekali masuklah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesudahan orang yang beramal soleh. Itu kesudahan orang yang berbuat amal soleh seperti mana yang dituntut oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perangai orang baik. Adapun orang yang kedua, iaitu orang yang dibinasakan Allah. Dia dapat buku catatan amalan dia dengan tangan kiri. Tangan kiri dia dapat. Bila dia dapat buku tangan kiri ni tuan-tuan, wajahnya hitam legam habis, hitam. Bila hitam legam ni tuan-tuan, dia baca buku dia. Dia baca buku dia tersebut, dia baca habis. Baca. Awal permulaan buku dia tersebut tertulis segala kebaikan dia. Seronok dia. Baca buku catatan tersebut, tengok-tengok tulis tentang kebaikan dia. Tiba-tiba di akhirnya buku tersebut ada perbuatan-perbuatan yang menjuruskan kemurkaan Allah. Lalu Allah tulis di hujungnya, Allah kata, kamu mati tidak sempat taubat kepada aku. Kamu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kamu mati dalam keadaan tidak diampun dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nerakalah oleh kamu. Neraka dia. Bila neraka ni tuan-tuan, Allah kalungkan baju kepada dia, baju daripada api siap-siap. Kemudian diikatkan dia. 70 hasta ni ikat kepada dia, tali kepada dia ni tuan-tuan, ikat sungguh-sungguh. Lalu disuruh kepada dia untuk pergi jumpa adik-beradik dia. Bagi tahu orang yang beridentitikan macam ni ahli neraka punya sifat. Waktu tu baru menyesal tuan-tuan. Waktu tu baru menyesal nak buat kebaikan, baru menyesal nak buat kasih sayang sesama manusia. Menyesal. Kita ni tuan-tuan, contoh keburukan ataupun contoh orang kata apa, satu benda yang keji yang manusia lakukan. Apa dia contoh? Ada seorang manusia, saya tak nak cerita di mana tuan-tuan. Ada seorang manusia, dia pergi terajang kucing tuan-tuan. Dia anti kucing. Ada manusia yang benci kucing ni tuan-tuan. Ingat kot tak ada? Ada tuan-tuan. Kita bila dengar orang benci kucing ni sampai bunuh kucing ni tuan-tuan, oi, tak boleh terima tuan-tuan.
sebab dia berlawanan dengan sifat yang Nabi suka. Tiba-tiba di zaman sekarang ni tuan-tuan, ada orang benci kucing. Siap dia tulis dalam Facebook, kalau kucing mana-mana main rumah aku bunuh dia, tak kira siapa. Ui tuan-tuan, jenis manusia apalah ya Allah kan? Ini sifat yang keji, sifat yang tak perlu ada dalam diri manusia. Dengan binatang pun dia boleh buat macam tu, apatah lagi dengan manusia, lebih-lebih lagi dia boleh buat macam tu. Kita bila dengar ni cerita ni tuan-tuan, kita tak boleh terima orang yang perangai macam ni ya, benci-benci kucing, terajang binatang ni tuan-tuan, tu tak boleh terima. Tapi ada manusia yang buat perangai macam tu, dan ada juga manusia yang sangat sayang kepada kucing. Kita cerita siapa dia yang baru meninggal baru ni, Kak Adibah Noh. Tuan-tuan, dia pencinta kucing tuan-tuan. Mudah-mudahan ada kebaikan pada diri dia, menjadi asbab Allah angkat kedudukannya dan Allah memuliakan kehidupannya di alam barzah sampailah ke syurga Allah Subhanahu wa taala, asbab daripada kucing yang dicintainya itu. Dah. Kita tak tahu, kita ni tak tahu sebab apa kita masuk syurga, sebab apa kita tak tahu. Tuan-tuan jangan duk rasa tuan-tuan duk semayang, tuan-tuan duk puasa, tuan-tuan duk rajin buat amal ibadah ni tuan-tuan confirm syurga. Tak. Ada benda-benda yang lain, sampingan. Boleh jadi amal ibadah solat kita ni boleh jadi kita masuk syurga sebab solat kita. Ada yang masuk syurga sebab solat, ada yang masuk syurga sebab duduk dalam majlis ilmu, ada yang masuk syurga sebab infak, ada yang masuk syurga sebab sediakan makan kepada jemaah, ada yang masuk syurga dengan sebab dia kasihkan kucing. Ada macam-macam orang, dia macam-macam sebab dia masuk syurga di atas kebaikan dia kepada Allah SWT. Kita tak tahu sebab apa kita. Kalaulah kita tahu, nescaya kita akan tumpu perhatian kepada satu benda saja. Hikmah Allah rahsiakan benda ni supaya kita mempelbagaikan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita cari sendiri asbab dan sebabnya untuk kita lakukan sesuatu perbuatan amal soleh untuk mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, akhirnya sekali, masalah rahim itu kerabat yang berkaitannya setengahnya dengan setengahnya, maka kerabat yang berkaitannya itulah yang disuruh syarak jangan putus akan dia, sebagaimana sabda Nabi SAW. Artinya rahim itu satu teks daripada beberapa teksnya, iaitu rahmat Allah SWT yang pengasihnya yang berkaitan dengan dia. Maka sesiapa yang menghubungkan, nescaya dihubungkan Allah akan dia dengan rahmatnya, dan sesiapa yang memutuskan, nescaya Tuhan putus akan dia daripada rahmatnya. Maksudnya apa? Adik-beradik jangan duk putus, adik-beradik jangan duk putus hubungan. Siapa yang menjalinkan hubungan adik-beradik, maka Allah akan jalinkan hubungan kasih sayang kepada dia. Siapa yang putuskan hubungan adik-beradik, Allah akan putuskan rahmatnya ke atas dirinya di atas putusnya hubungan silaturahim sesama adik-beradik, tuan-tuan. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa itu saja pada pagi ini yang boleh kita ambil pengajaran. Tajuk ni tak habis lagi. Bila nak habis tak tajuk ni nak habis sekali lagi mai, tuan-tuan, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada kebaikan di atas apa yang kita kongsikan pada pagi ini, dan mudah-mudahan ada istifadah untuk kita bawa pulang di dalam kehidupan kita untuk membesarkan sunnah-sunnah Nabi SAW ke dalam kehidupan kita, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul asr. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang penuh keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya Engkau anugerahkan kepada kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat kami, bahkan dikurniakan keampunan-Mu, keredaan-Mu, kasih sayang-Mu yang berterusan kepada kami dan seluruh seisi keluarga kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada-Mu. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis
majlis ilmu pada pagi ini wahai Allah, menjadi penyebab kepada ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, dijadikan kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurga-Mu wahai Allah. Dan jangan sesekali Kau jadikan kubur ibu dan ayah kami satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu ya Rahman. Ya Allah ya Tuhan kami yang sedang menedah tangan ini wahai Allah, anugerahkan kepada kami istiqamah di dalam ketaatan kepada-Mu wahai Allah, istiqamah di dalam ibadah kami terhadap-Mu wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkan umur kami wahai Allah, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada-Mu. Bukakanlah pintu-pintu rezeki dan kekayaan-Mu buat kami, di dalamnya ada keberkatan daripada-Mu. Bukakanlah pintu-pintu kejayaan kepada kami di dunia dan di akhirat kelak, dan bukakanlah pintu-pintu syurga kepada kami wahai Allah, di dalamnya ada keridhaan-Mu buat kami wahai Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.